kamu semua bersama-sama membaca ratib yang sebentar tadi kita membacanya. وهو عبارة عن آيات من القرآن الكريم. Ratib itu adalah kiasan daripada kumpulan-kumpulan daripada Al-Quranul Karim. وأنواع من التهليل والتسبيح والتحميد والدعاء. Dan macam-macam daripada tasbih, kepada tahlil, tahmid dan juga takbir serta doa. وأكثر تلك الألفاظ وارد في السنة النبوية عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Kesemuanya daripada kumpulan zikir-zikir tadi adalah disandarkan daripada hadis dan riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفيه دعوات عظيمة من واظب عليها كل ليلة رجي قبولها فيه. Dan di dalamnya ada doa, barang siapa yang melazimkan diri untuk membaca dan berdoa dengannya, maka akan mendapatkan kabul dari Allah Subhanahu wa taala. ولذا كان يقول جماعة من أهل العلم والمعرفة نرجو لمن داوم على هذا الراتب أن يميته الله على حسن الخاتمة لأن فيه الدعاء بالموت على الإسلام 7 مرات. Sehingga dikatakan oleh ramai daripada para ulama yang mengatakan orang yang membaca zikir-zikir ini, maka kami mengharap, kata mereka, agar supaya yang membacanya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, karena di dalamnya ada permintaan kepada Allah untuk meninggal dalam keadaan Islam sebanyak 7 kali diulang. فيقول من يقرأه يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 7 مرات. Yang mana disebutkan dalam zikir tadi, ya dzal jalal wal ikram amitna ala dinil Islam, wahai yang maha agung, matikan kami dalam keadaan Islam, dibaca 7 kali. وكان قد جمعه الإمام الحداد عليه رحمة الله تعالى في ليلة الجمعة في ليلة 27 من رمضان وكانت ليلة القدر. Kumpulan zikir itu dihimpunkan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad pada malam Jumat bertepatan pada malam 27 Ramadhan yang ianya adalah merupakan malam Lailatul Qadar. وانتشر راتبه حتى وصل إلى الحرمين الشريفين في حياته فكان يقرأ في مكة المكرمة بجماعة كبيرة في الحرم وفي المدينة المنورة في جماعة كبيرة عند الروضة المشرفة يقرؤون راتب الإمام الحداد في أيام حياته. Di masa hidupnya, ratib ini sudah tersebar sampai ke kota Mekah dan sampai ke kota Madinah, sehingga ramai daripada kaum muslimin membaca ratib itu di Masjidil Haram dalam kumpulan yang ramai. Seperti mana juga di kota Madinah, di Raudhah Nabi dibacakan ratib ini dalam juga kumpulan yang ramai. Ini di zaman hidup beliau. لصدقه وإخلاصه مع الله. Ini disebabkan oleh kerana keikhlasannya dan kesungguhannya kepada Allah. وكان موهوبا مواهب كبيرة من الرحمن جل جلاله. Beliau mendapatkan anugerah dan juga hadiah serta pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. مع أنه عمي بصره وهو ابن 4 سنوات طفل. Walaupun beliau, yakni Imam Abdullah bin Al-Haddad, buta waktu umurnya 4 tahun. ثم حفظ القرآن الكريم واتسع في العلوم حتى صار مرجعا لأهل العلم الكبار. Beliau menghafal Al-Quran dan belajar ilmu serta luas ilmu beliau sehingga menjadi rujukan kepada para ulama akan ilmu beliau. وألف الكتب النافعة التي لا يقرأها أحد إلا أحس بزيادة نور في قلبه. Dan banyak menulis buku-buku dan kitab-kitab yang mana orang yang membaca buku dan karangan beliau pastinya akan mendapatkan cahaya di dalam hatinya. وكان يملي فصول الكتاب كل فصل وكل فقرات مرة واحدة لا يحتاج إلى مراجعتها بعد ذلك. Dan beliau ketika menulis dan mengarang buku itu, pada setiap fasalnya, pada setiap babnya, beliau hanya mengucapkan untuk ditulis tanpa mengulang kembali apa yang diucapkan. فالناس الذين يبصرون إذا كتبوا كتابا يكتبون مسودة ثم يعدلونها ثم يغيرونها ثم يبيضونها ثم يتأملونها ثم ينشرونها. Adapun orang yang matanya boleh melihat, kalau menulis buku atau karangan,
maka dia akan tulis dulu di kertas yang biasa, lalu setelah itu diedit balik, dikaji balik, mungkin ada yang silap, mungkin ada yang perlu untuk diperbaiki. Ini kepada orang yang ada mata untuk melihat. لكن هذا الإمام يملي فصول الكتاب من مرة واحدة ويأتي الكتاب مرتبا بعبارات بليغة ومبوبا أبوابا متقنة. Akan tetapi Imam Abdullah bin Al-Haddad walaupun tidak dapat melihat, ketika menulis dan mengarang hanya membacanya, mengimlakkannya atau menyuruh orang untuk menulisnya hanya sekali sahaja dan tidak perlu untuk diulangi. حتى أن بعض الناس في أيام حياته لما وصله بعض كتبه أخذ يتأمل حسنها وبداعة ترتيبها وقال لا أظن أن أعمى يقدر أن يملي مثل هذا. Sehingga orang yang membaca karangan-karangan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dan melihat tentang susunan fasalnya, tata bahasanya, sastranya, sehingga pembaca itu akan mengatakan tak mungkin penulis buku ini adalah orang yang buta. فسافر إليه لينظر كيف حاله. Maka orang itu datang ke tempat Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ingin tahu keadaan sebenarnya betul atau tidak. ففي أول جلسة جلس معه أداروا القهوة بينهم ووضعوا لكل واحد فنجان عنده. Ketika menziarahi kepada Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, dihidangkan kopi kepada semua tetamu yang datang dan diletakkan 2 cawan kopi di hadapan setiap orang. فصادف أن سقط ذباب في قهوة هذا الإنسان ولم يره. Kebetulan lalat jatuh ke kopi orang yang tadi mengatakan mana mungkin orang buta boleh tulis tulisan ini, itu lalat jatuh ke dalam kopinya. والإمام الحداد وضع يده على رجله وقال يا فلان أخرج الذباب من قهوتك. Kata Imam Abdullah bin Haddad mengatakan kepada si fulan tadi, wahai fulan, keluarkanlah lalat daripada kopimu. قال سبحان الله هذا يرى ويشوف وهو أعمى. Maka dia pun terkejut dan terperanjat, bagaimana ini boleh terjadi sementara dia boleh tahu lalat jatuh sementara dia tidak melihat. فعلم معنى قول الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Maka dia menyadari bahwasanya hakikat buta itu adalah seperti mana diungkapkan oleh Allah, sesungguhnya ianya bukan buta pada mata, akan tetapi kebutaan itu adalah kepada hati. وكان من أيام صغره إذا خرج من عند المعلم يمر إلى بعض المساجد فيصلي 100 ركعة أو 200 في كل يوم. Kebiasaan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad bila mana beliau selesai daripada belajar daripada gurunya, akan datang ke masjid untuk salat sebanyak 100 rakaat atau 200 rakaat satu masjid dengan masjid yang lain. هم أقوام غذوا في المحبة من صغرهم. Mereka itu adalah golongan yang telah dididik untuk cinta kepada Allah daripada kecilnya. وعاشوا في مخافات وغابوا في فكرهم. Dan mereka itu sentiasa berada dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. وهكذا لم يزل متصفا بشريف الأوصاف حتى قال متحدثا عن النعمة ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها. Beliaulah yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang mulia dan beliau mengungkapkan akan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya dengan mengatakan tidak ada satu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah melainkan saya mengharap semua sunnah itu juga aku sudah melakukannya. وترجمت كتبه إلى عدد من اللغات. Dan karangan-karangan beliau itu diterjemahkan kepada pelbagai bahasa. وقبل سنوات في سجن في بريطانيا وصلت ترجمة كتاب له اسمه سبيل الادكار فطالعه بعض المساجين من الكفار فما كمل الكتاب حتى أشرق نور الإسلام في قلبه فأسلم بما قرأ في هذا الكتاب. Di antara terjemahan buku Imam Abdullah bin Al-Haddad diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan juga diagihkan kepada orang-orang yang berada di dalam penjara di UK. Salah satu tulisan beliau adalah berkenaan dengan renungan tentang umur insan,
Mereka orang-orang yang berada di dalam penjara membaca buku itu tidak sampai kepada penghujung buku itu, melainkan cahaya kebenaran masuk ke dalam hati mereka yang berada di dalam penjara. وجميع أولياء حضرموت في وقته انطووا تحت رايته وانتموا إليه. Semua para aulia yang ada di Hadramaut di zaman beliau berada di bawah kedudukan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. وذهب إلى الحج وهو دون 40 من السنين فاجتمع عليه علماء مكة وعلماء المدينة. Pada usia beliau sebelum mencecah 40 tahun, beliau pergi haji. Ketika sampai di sana disambut oleh ramai daripada mereka para ulama yang mendatangi dan menziarahi beliau. ويقول في وصف حجته وصلنا إلى الحي الذي دونه المنى. Beliau mengungkapkan akan perjalanannya ke haji dan mengatakan, kami telah sampai kepada satu tempat yang ini adalah merupakan punca harapan untuk didatangi, yakni tempat tersebut. فلله رب الحمد والشكر والثناء. Maka segala puji bagi Allah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. وأشار إلى الكعبة فقال وزرنا عروس الحي وسط خبائها. Dan mengatakan tentang ungkapannya kepada Al-Ka'bah, dan kami menziarahi kepada Al-Ka'bah yang ditutupi dengan kainnya, yakni kain Ka'bah, مسربلة بالحسن والنور والسناء. yang dipenuhi dengan cahaya dan juga rahasia. وطفنا بها مستانسين بقربها. Kami tawaf di sekeliling Ka'bah itu dalam keadaan selesa karena dekat dengan Ka'bah. وتقبيل خال الخد يريد الحجر الأسود وتقبيل خال الخد يسعد من دنا. Dan mencium kepada Hajar Aswad yang mana ianya adalah merupakan satu perintah untuk menciumnya. وشاهدت الأرواح منا شعائرا معظمة قد ضمها البيت والفناء. Dan para arwah menyaksikan akan keagungan dan kebesaran yang ada di sekeliling kawasan itu. فهكذا أهل القلوب الله ينير قلوبنا بما نور قلوبهم. Demikianlah keadaan orang-orang yang mempunyai hati yang bersih. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyinari hati kita. ووصف زيارته المدينة. Dan beliau juga menceritakan ketika menziarahi kota Madinah. قال ولما أتينا بالمناسك وانقضت. Dan ketika kami sudah selesai daripada manasik haji dan sudah selesai. وذلك فضل من كريم وقادر. Ini adalah merupakan satu anugerah daripada Tuhan yang Maha Kuasa. حثثنا المطايا قاصدين زيارة الحبيب رسول الله شمس الظهائر. Maka kami persiapkan diri untuk menziarahi kepada baginda Rasulullah. فسرنا بها نطوي الفيافي محبة وشوقا إلى تلك القباب الزواهر. Kami mengharungi perjalanan padang pasir untuk mendatangi kotanya Nabi. فلما بلغنا طيبة وربوعها شممنا شذا يزري بعرف العنابر. Ketika kami menghampiri kota itu, kami dapat menghidu bau yang harum yang datang daripada kota itu. وأشرقت الأنوار من كل جانب. Cahaya terpancar daripada segala penjuru. ولاح السناء من خير كل المقابر. Dan nampak cahaya yang begitu terang daripada sekitar kubur. مع الفجر وافينا المدينة. Waktu fajar kami sampai kota Madinah. طاب من صباح علينا بالسعادة سافري. Sungguh pagi itu penuh makna dan penuh dengan kebaikan. إلى مسجد المختار. Menuju ke Masjid Nabi. ثم لروضة بها من جنان الخلد خير المصائر. Kemudian menuju ke Raudhah yang ianya adalah merupakan bahagian daripada taman syurga. إلى حجرة الهادي البشير وقبره. Kepada bilik Nabi dan juga kubur Nabi di dalamnya. وثم تقر العين من كل زائر. Di situ dirasa segala kenikmatan kepada mereka yang menziarahi. وقفنا وسلمنا على خير مرسلين.
kami berdiri dan mengucapkan salam kepada sebaik-baik Rasul وخير نبي ما له من مناظر dan sebaik-baik Nabi yang tiada tandingannya, فرد علينا dan menjawab salam kami. وهو حي وحاضر Beliau adalah hadir dan juga hidup, فشرف من حي كريم وحاضر dan telah dimuliakan mereka yang hidup dan juga mereka yang hadir. وله قصيدة أخرى وصف فيها زيارة المدينة وقد نقشت وسط الحجرة كل القصيدة. Beliau juga mempunyai tulisan bait-bait syair tentang ziarahnya ke kota Madinah, dan sebahagian bait-bait syair itu telah diukir di kota Madinah. بقي منها إلى الآن بيت في لوح مكتوب فوق الشباك. Sampai sekarang bait beliau itu tertulis dan terukir di atas pintu kubur bilik Nabi. فمن أكرمه الله منكم بزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإذا وقف في المواجهة الشباك الأوسط فعلى يمينه في الشباك الذي على اليمين لوحة مكتوب فيها هذا البيت. Barang siapa yang dianugerahi oleh Allah untuk sampai ke negeri itu dan berdiri di hadapan kubur baginda Rasulullah, tulisan itu ada di pintu hujung bahagian kanan, di sebelah atas akan nampak tulisan bait syair beliau. نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. Bunyinya adalah Nabi yang agung, yang dimuliakan oleh Allah, yang mempunyai akhlak yang tinggi, yang ditulis namanya di setiap kitab. ثم إنكم تقرؤون في العادة أسماء الله الحسنى. Dan seperti dimaklumkan juga kalau kamu di tempat ini sentiasa membaca Asma'illahil Husna. وقد قال ربنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan milik Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah kamu dengan nama-nama itu. وقال نبينا فيما روى البخاري ومسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, baginda